Okey budak-budak, jom kita cerita bab jirim. Jirim sains tahun 5. Okey, apa tu jirim? Jirim terdapat sekeliling kita. Jirim adalah objek yang punya jisim yang memenuhi ruang dan boleh lihat, disentuh dan dirasa. Okey, skru, tayar dan spanak adalah contoh jirim dalam bentuk pepejal. Manakala minyak dan air adalah contoh jirim dalam bentuk cecair. Ada juga jirim yang bentuk gas ya. Udara ni pun adalah jirim jugalah. So udara ni adalah antara jirim yang kita tak dapat lihat. Udara adalah jirim yang bila gas. Alright. Oksigen, karbon dioksida dan wap air adalah contoh jirim yang wujud dalam keadaan gas. Right, so sekarang ni kita nak cerita jirim. Jirim tapak sekeliling kita adalah pepejal, cecair dan gas. Pepejal cecair boleh kita pasti dengan melihat sifat-sifat dia. Okey, contoh yang pepejal, batu, guli, kunci dan klip kertas adalah objek pepejal lah, iaitu jirim yang pepejal lah ya. Okey. So sekarang ni kita tengok susunan zarah. Okey, susunan zarah jirim dan keadaan pepejal, cecair dan gas. Okey, ni pepejal, cecair dan juga gas. Ini adalah susunan jasa zarah jirim, pepejal, cecair dan gas. Right. Sifat udara ini adalah mari kita kaji, nak tengok apakah sifat udara. Okey. Pepejal, cecair dan gas mempunyai sifat yang berbeza. Pepejal ada bentuk jisim dan isi padu yang tetap. Pepejal ada bentuk jisim dan isi padu yang tetap. Manakala cecair dia tidak mempunyai bentuk yang tetap tetapi mempunyai jisim dan isi padu yang tetap. Dia boleh memenuhi ruang juga. Alright. So gas tidak mempunyai bentuk dan isi padu yang tetap. Gas ni dia tak ada bentuk, tak ada isi padu yang tetap. Cecair pun tak ada bentuk yang tetap tetapi mempunyai jisim dan isi padu yang tetap. Cecair tadi pepejal, cecair dan gas boleh memenuhi ruang. Okey, isi padu udara tidak padat seperti pepejal dan cecair. Oleh udara dimampakkan. Ni contoh pecah gari tadi So air, okey, 3 keadaan air. Air ni wujud dalam pepejal, cecair dan gas. Air adalah jirim dan bentuk cecair. Dia boleh bentuk pepejal, cecair dan gas. Wap air tu gas lah. Kalau pepejal tu air batu lah. Cecair tu macam air biasa lah. Okey, contoh sini ni ais batu ni dia bentuk pepejal. Air sini adalah bentuk cecair. Manakala dia mendidihkan air, so wap air naik tu adalah bentuk gas. Alright. Kita tengok air adalah jirim dalam bentuk cecair. Kalau air boleh berubah melalui pelbagai proses. Prosesnya macam kalau proses kita membekukan dan bentuk air itu jadi pepejal lah. Kalau kita mendidihkan air itu dijadikan cecair dan juga wap lah. Dia akan menjadi wap air. Okey, jom kita tengok yang lain pula. Okey, air ni dia boleh berubah keadaan melalui proses pembekuan, peleburan. Pembekuan ni macam air dan batu. Peleburan ni dah ais tu kita panaskan jadi lebur cecair. Ais batu tadi. Pendidihan, air yang biasa kalau kita didih dia akan jadi wap air. Penyejatan dan kondensasi. Ais yang dikisar tu jadikan air batu campur wujud dalam kedua keadaan. Ialah dia akan jadi cecair ataupun keadaan dua jirim tadi. Okey. Okey, air titisan air yang banyak di dinding. Okey, ni adalah membentukkan wap air. Pinggan yang basah menjadi kering. Dia bentukkan keringkan air itu tadi. Okey. Alright. Okey, pepejal berbeza akan melebur pada suhu yang berbeza. Ais melebur pada 0 darjah Celsius. Coklat melebur kira-kira 35 darjah Celsius. Okey. Coklat punya tekad lebur yang tinggi dari ais. Alright, itu contoh-contohnya tadi. Alright, so sekarang ni jirim ni boleh berubah bentuk melalui proses peleburan, kondensasi, pendidihan, pembekuan dan penyejatan. Okey, contoh kondensasi gas ni kehilangan haba dia hilang, dia akan jadi
cecair. Alright. So proses kondensasi, mana wap tu tiba-tiba dia jadi cecair air, tu proses kondensasi. Proses penyejatan, ni kondensasi kena hafal ni gas kepada cecair, kehilangan haba. So proses penyejatan, dia terima haba, iaitu air tu kita didih ke apa, dia akan naik ke atas dia penyejatan, menerima haba, itu cecair kepada gas. Dan juga proses pendidihan, proses pendidihan dia terima haba, cecair tu dia akan jadi gas wap air ni, proses pendidihan. So coklat tadi mengalami proses, di cerita contoh tadi, coklat pepejal menerima haba dia akan cair. Proses pembekuan dia cecair menjadi pepejal, kehilangan haba. Alright, so proses pembekuan. Alright, ni wap air. Wap air yang terkondensasi membentuk awan. Wap air naik ke atas. Awan terdiri dari tisan air yang sangat halus. Wap air dia naik ke atas, dia akan jadi kondensasi dia akan terbentuk pada awan. So air di bumi akan tersejat sebagai wap air dan naik ke atas. Itu cecair kepada gas. Alright. So dalam tempoh yang sama, awan akan turun sebagai hujan. Apakah keadaan awan terbentuk ni? Proses ini berulang kali disebut proses ni kitaran air semula jadi. Sebasar proses ini beberapa proses perubahan keadaan air berlaku. So pembenihan awan dilakukan dengan cara menyemburkan sejenis garam. Garam disembur ke atas awan menunjukkan awan tambah sejuk. Menyebabkan awan jadi tambah sejuk dan terkondensasi lalu turun sebagai hujan. Ini kondensasi wap air terkondensasi bentuk awan. Awan terdiri dari air yang sangat halus, gas kepada cecair. Alright, ini kegunaan air seperti mandi dan sebagainya untuk tanaman, ternakan, untuk haiwan, untuk membantu kita menyejukkan suhu bumi, dan juga manusia ni untuk kehidupan seharian lah. Kalau tiada air menyusahkan kita, macam kat Selangor ni selalu tak ada air. Empat jenis air, sumber air. Sebelum tu kita nak cerita pasal El Nino. El Nino ni macam kemarau, menyebabkan berlakunya kekurangan bekalan air. Mengapa berlaku dan kita perlu lakukan untuk hadapi masalah ni? Kita kena simpan air lah. Soal ni sungai, tasik, telaga dan mata air. 4 sumber air. 4 sumber air: sungai, tasik, telaga dan mata air. Alright. So sekarang ni kita perlukan kepentingan sumber air ni adalah mengekalkan suhu bumi supaya sejuk dan tidak meningkat dan menyebabkan pemanasan global, memelihara kehidupan dan juga kita lah berbekal sumber air bersih dan tidak tercemar. Apakah peranan kita untuk masa kita air semua jadi tak jelas? Kita jangan cemarkan sungai lah. Alright, jangan cemarkan sumber bahan air. Semula jadi air: sungai, tasik, mata air dan juga telaga. So ni keadaan jirim. Jirim ni pebejal cecair dan gas. Kalau anda jirim, bentuk tetap dia, cecair dan gas ni bentuk dia tak tetap. Keadaan pebejal bentuk tetap. Kalau nak kata memenuhi ruang, semua penuh, jisim semua ada, isi padu semua ada. Cuma bentuk tetap pebejal saja bentuk tetap. Cecair dan gas dia bukan bentuk tetap. Ni pebejal, cecair dan gas wap tadi. Perubahan keadaan jirim, dia terima haba dan kehilangan haba. Nampak ikut anak panah tu. Gas pada cecair, gas kepada pebejal, dia kehilangan haba. Cair pada cecair, kehilangan haba. Kalau pepejal tiba jadi cair dan gas, dia akan menerima haba. Proses perubahan keadaan air nampak ni. Dia pembekuan cecair pepejal, peleburan pepejal pada cecair. Pembekuan cecair pada pepejal, peleburan pepejal pada cair, pendidihan cecair pada gas, penyejatan cecair pada gas, kondensasi gas kepada cecair. So ni antara kegunaan sumber air berterusan masing-masing sepanjang masa menyejukkan suhu bumi. Makanan, minuman, sejukkan badan, tanaman menyiram, mengairi tanaman, ternakan ikan sangkar, cuci pakaian, mandi dan sebagainya. So itu sedikit untuk air saja. So akan datang insya-Allah kita tengok topik lain pula. Baik, assalamualaikum.